bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tak terhingganya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, apabila kita menyebut tentang bulan Sya'ban, kita menyebut salah satu bulan yang termasuk dalam 3 bulan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan-bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Terdapat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang Sya'ban, iaitulah Sya'banu syahri. Sesungguhnya yang dikatakan Sya'ban itu ialah bulanku, di mana disebut dalam satu hadis yang lain, iaitulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Sya'bana ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya wal mursalin. Itulah kata Nabi, lebihnya Sya'ban mengatasi bulan-bulan yang lain. Maksudnya, kalau kita banding Sya'ban dengan bulan-bulan yang lain, kita buat compare, kita buat perbandingan, tuan-tuan, maka bulan-bulan yang lain itu tidak dapat menandingi keagungan dan kemuliaan bulan Sya'ban. Nak habaq kata hebatnya Sya'ban ini, Nabi membuat satu tasyabuh ataupun tamathul, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti lebihnya aku, yakni lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi mana-mana nabi dan rasul yang lain. Pasal itu kalau kita ambil lah, iaitulah perbandingan bagaimana nabi-nabi dan rasul yang lain ini begitu hebat. Contohnya iaitulah rasul-rasul ulul azmi, iaitulah pemimpin kepada rasul-rasul yang lain di atas muka bumi Allah, yang disebut dengan 5 orang rasul tadi. Antaranya ialah Nabi Allah Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Ini semua nabi-nabi dan rasul yang cukup hebat. Maka sesungguhnya hebat lagu mana pun, mereka tidak dapat menandingi kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kronologi dia macam itulah. Mulanya Nabi Nuh, kemudian Nabi, iaitulah siapa dia? Iaitulah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Last sekali barulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kronologi dia. Pasal Rasulullah memang last sekali lah. Tu pun walaupun last sekali, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menjadi penutup dan penyempurna ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, seperti mana yang disebut di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku adalah penutup segala nabi-nabi dan juga rasul. Yakni penutup tadi ialah penyempurna kepada ajaran dan juga segala petunjuk
yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu di atas muka bumi Allah. Pasal itulah kita boleh tengok, tak sah kata kitab besar-besar, kita ambil kitab hak kecil sudah, kitab yang cukup ringkas permulaan kepada kita memahami agama, iaitulah kitab yang nama dia Perukunan. Di dalam kitab tu Tok Guru sebut apa tuan-tuan? Walaupun Rasulullah ini adalah Rasul yang terakhir, dan tetapi kemuliaannya mengatasi kemuliaan Rasul yang lain. Contohnya melalui gelaran. Kita boleh tengok gelaran yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Iaitulah kepada rasul-rasul, dan juga iaitulah yang disebut dengan gelarannya ulul azmi. Kita tengok dulu gelaran yang pertama, iaitulah Najiyullah, orang yang diselamatkan dan diberjayakan oleh Allah. Najiyullah ini ialah gelaran yang Tuhan bagi kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kira hebatlah tuan-tuan. Kemudian yang keduanya Nabi Ibrahim Khalilullah, iaitulah orang panggil apa? Kawan rapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni lagi hebat daripada hak Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh tadi ialah orang yang diselamatkan oleh Allah, tetapi gelaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kawan rapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi Musa Kalimullah, orang yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ruhullah, iaitulah Nabi Isa, Ruh Allah. Maksudnya Ruh Allah itu ialah Allah Ta'ala ciptakan Nabi Musa ini, iaitulah melalui kejadian yang berbeza daripada makhluk-makhluk dan juga manusia yang lain di atas muka bumi Allah. Iaitulah rohnya ditiupkan terus ke dalam rahim seorang manusia hebat, iaitulah Sayyidatina Maryam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tengok tadi semua hebat-hebat. Najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian iaitulah Khalilullah, kawan rapat Allah Ta'ala. Kemudian Kalimullah, yang dapat bersembang dengan Allah. Kemudian Ruhullah, iaitulah orang yang diberi roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok pula gelaran yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah gelarannya Habibullah, iaitulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tadi ni hebat, tapi yang paling hebat sekali tentulah kekasih, tuan-tuan. Tu yang sampai peringkat kita tengok, iaitulah manusia boleh meninggalkan semua orang. Mak dia pun dia boleh tinggal, ayah dia boleh tinggal, saudara dia boleh tinggal, demi untuk kekasih dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kelebihan, keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi mana-mana nabi dan juga rasul di atas muka bumi Allah. Sama jugalah dengan bulan Sya'ban. Sebab itu bila bulan Sya'ban ini dikaitkan dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ibadat yang muktabar yang perlu kita banyakkan pada bulan Sya'ban ini
ialah selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna bulan Syaban sajalah. Selawat ini setiap masa kita kena alunkan tuan-tuan, tapi iaitulah proaktif kita, biarlah pada bulan Syaban, kerana bulan Syaban ini bulan yang memang disinonimkan dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu di dalam satu kitab nama dia Zubdatul Wa'izin, dalam tu disebut iaitulah sesiapa yang pada bulan Syaban dia gelut dan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dilupakan dengan ibadat-ibadat yang lain. Ada dua perkara yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Yang kedua-duanya itu ialah bermula dengan huruf Shin, di mana huruf Shin ini juga merupakan huruf yang membentuk perkataan pertama, iaitulah perkataan Sya'ban. Apa dia dua perkara daripada huruf Shin yang maknanya disebut dikurniakan oleh Allah bagi sesiapa yang menghidupkan Sya'ban dengan ibadat dan banyaknya selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara itu ialah, yang pertamanya ialah syarafatun. Apa makna syarafah? Syarafah ialah kemuliaan dan keagungan. Tuhan akan angkat diri seseorang itu, menjadikan ia seorang yang mulia, dan dia akan dipuji oleh para malaikat yang muqarrabin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga akan dikurniakan dengan yang kedua. Yang kedua ni ialah manfaatnya di akhirat, iaitulah syafa'atun. Apa dia syafa'atun? Pertolongan yang kita perlu sungguh-sungguh ketika saat di mana tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan orang yang diberi kekuatan untuk memberi syafaat kepada kita. Insya-Allah itulah yang akan diterima oleh mereka-mereka yang menghidupkan ibadat dan kemudian banyak berselawat kepada Nabi. Dan disebut lagi oleh ulama, iaitulah termasuk orang-orang yang ihya'us sunnah, sentiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam pagi ni alhamdulillah, sebentar tadi kita dapat sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita duduk dalam satu majlis yang disebut dengan majlis ilmu antara sebesar-besar sunnah Nabi yang kita laksanakan di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah. Dan kita harap sunnah ini dapat kita teruskan sehinggalah akhirnya kita dimatikan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan dengan dua kalimah syahadah, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Cukuplah sedikit muqaddimah, kita masuk balik dalam perbicaraan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah masih lagi kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, pemberi berita gembira kepada orang-orang yang rajin beramal, dan juga pemberi ancaman kepada mereka yang lupa dan lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karangan seorang ulama, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa Al-Fatani. Baik, kita sambung kitab kita tuan-tuan. Nak sambung tang mana ni? Iaitulah nak sambung tang muka surat sebelah. Di mana kita sedang melihat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang, yang menceritakan tentang azab dan siksaan dan kecelaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang meninggalkan sembahyang, yang bermudah-mudah dengan sembahyang, yang buat lok-lok main dengan sembahyang. Maka ada 15 siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pakej lengkap siksaan yang Tuhan sediakan kepada orang yang buat sekupang seduit dengan semayang di atas muka bumi Allah. Bila sebut 15 tu, iaitulah yang kata pakej lengkapnya ialah 6. Yang pertama iaitulah siksaan di atas dunia. Tuhan bayar tunai. Atas dunia pun dah kena dah siksaan daripada Allah. Kemudian iaitulah 3 lagi, iaitulah siksaan ketika dia nak mati. Jadi 6 campur 3, 9. Kemudian 3 lagi siksaan di dalam kubur. 3 dah. Lepas tu 9 campur 3, 12. Kemudian 3 lagi, iaitulah iza laqiyallahu ta'ala, iaitulah ketika dia dipertemukan dengan Allah, iaitulah ketika berada di mahkamah Allah. Tok guru kita terjemah ketika dia keluar daripada kubur. Betul lah, masuk keluar daripada kubur tu, dia berjalan di padang mahsyar, dia akan dipertemukan dengan Allah. Masa tu pun dia sudah diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ni yang kita duk tengok, tapi sayangnya kita yang duk jaga semayang ni, kita mengaji yang ni, patutnya hak dengar hadis ni iaitulah semua orang yang disebut sebagai seorang Islam yang cukup mudah untuk mempermain-mainkan ibadah semayang. Patutnya jatuh peringatan itu kepada orang-orang ni. Tapi tak apalah, mudah-mudahan bila kita dapat sampaikan kepada mereka yang di luar sana, supaya jangan lagi mudah untuk kita mempermainkan semayang tuan-tuan. Kerana semayang ni satu ibadat yang pertama dan ibadat yang utama yang kita sebut dah selalu tuan-tuan. Pasal itu dia punya lambang dia, tuan-tuan pun duk dengar ceramah Isra' dan Mi'raj, bagaimana iaitulah antara hikmah utama peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, iaitulah sesungguhnya Allah Ta'ala ingin menunjukkan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan semayang berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat lain ni iaitulah turunnya watikah untuk melaksanakan ibadat itu, iaitulah melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi semayang iaitulah Rasulullah naik menghadap sendiri di hadapan Allah. Nabi menerima watikah perintah semayang itu berterusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia nak abang bagi. Pasal itu di dalam satu kitab Syekh Yahya Rambah Sumatera, kitab tu nama dia Mir'atus Salikin. Kitab itu mengupas tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tertarik sangat tuan-tuan, satu perbahasan dalam tu ialah disebut ketika mana Nabi dah terima watikah sembahyang 50 kali sehari semalam.
Maknanya kalau 24 jam sehari semalam tu lebih kurang iaitulah sejam 2 kali semayang. Yang watikah utama yang diterima oleh Nabi. Lalu iaitulah bila Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Pendek cerita, tuan-tuan pun dah tahu cerita ni. Iaitulah maknanya Nabi Musa tanya Nabi, apakah dia perintah Allah kepada kamu dan umatmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 kali waktu semayang. Bukan 50 kali waktu semayang sehari semalam. Kata Nabi Musa, naik balik minta korang daripada Tuhan. Pasal apa? Aku tahu umat kamu umat lemah. Umat aku yang seminggu sekali sahaja bersembahyang, iaitulah pada hari Sabtu, itu pun banyak yang derhaka pada Allah, sampai ada yang jadi beruk kera pun pasal iaitulah maknanya mencabul kesucian kesempurnaan ibadat sembahyang pada hari Sabtu. Umat kamu umat yang lemah, mana boleh pi 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi minta korang, lepas tu Nabi naik, Nabi turun, kemudian Nabi Musa tanya pula korang berapa, maka disebut oleh Nabi 5, naik lagi minta korang, sampai last sekali sampai tinggal 5. Nabi Musa perakan lagi Nabi untuk naik lagi. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku sudah malu untuk memohon kekurangan daripada Allah. Lalu dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, iaitulah 50 waktu itu ialah pahala. 5 waktu itu merupakan amalan. Jadi kita buat 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Satu persoalan yang ada orang tanya pada saya, tuan-tuan, iaitulah pasal apa Nabi Musa ni dia prihatin sangat pada umat Muhammad. Padahal perintah 50 waktu semayang tu tak ada kena-mengena dengan dia. Yang ni hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi. Apa pasal dia suruh naik juga minta korang, tuan-tuan? Saya bila ditanya yang ni, ditanya lama dah. Saya tak erti nak jawab, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Lalu buka kitab Mir'atus Salikin Syekh Yahya Rambah Sumatera ni, baru dapat jawapan. Apa dia? Iaitulah sesungguhnya Nabi Musa tu sebenarnya bukan dia prihatin sangat pada umat Muhammad, tapi dia nak tumpang kebahagiaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Apa dia? Iaitulah nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dia Nabi turun daripada menghadap Tuhan ini, maka Nabi Musa terpandang satu nur yang begitu hebat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu tak ada siapa dah boleh dapat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasal itu dia nak cari jalan, iaitulah supaya Nabi naik lagi menghadap Allah untuk bertambah lagi nur tadi ni, tuan-tuan. Tapi takkan nak habaq kepada Nabi naik lagi Muhammad pi jumpa lagi Tuhan, untuk aku tumpang sama nur dan cahaya ni. Dia cari jalan lah, jumpa jalan dia untuk iaitulah supaya Nabi minta korang. Pasal itu Nabi naik, Nabi turun, bertambah nur, naik lagi turun, bertambah lagi nur. Tu yang sampai 5 pun dia minta lagi supaya Nabi naik lagi menghadap Allah. Supaya apa? Supaya dia dapat bertambah nur daripada Allah. Itu ulama kata, pasal itulah iaitulah peristiwa Nabi ni nama dia Mi'rajul Kabir.
Jadi kita semayang tu pula nama dia Mi'rajus Shaghir. Kita juga akan dianugerahkan nur oleh Allah. Pasal itu jaga baik-baik semayang tuan-tuan. Ni disebut balasan kepada orang yang mensia-siakan semayang. Dia ada berapa? Kita tengok dulu 6 di dunia. Balasan yang disediakan oleh Allah, muka surat 11 tuan-tuan, iaitulah nombor 1 kita dah tengok, nombor 2 kita dah tengok, nombor 3 kita dah tengok. Apa dia nombor 1 yang disebut itu? Iaitulah satunya Tuhan cabut berkat daripada umur dia. Umur dia sepanjang hidup dia di atas dunia, Tuhan tak bagi berkat. Maksud tak bagi berkat ni ialah dia tak berdampak bertambahnya kebaikan dalam umur dia di atas muka bumi Allah. Satu. Yang kedua, iaitulah Tuhan cabut keberkatan daripada rezekinya. Yang kedua, Tuhan cabut keberkatan daripada rezeki dia di atas dunia ni tuan-tuan. Dan kemudian yang iaitulah yang ketiganya, Allah Ta'ala hapuskan daripada mukanya itu, iaitulah apa dia tuan-tuan? Tanda-tanda orang yang saleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada jugalah dia punya ikhtilaf di kalangan ulama-ulama yang bawa hadis ni. Ada juga disebut, macam disebut dalam kitab kita ni, yang pertama dicabut keberkatan daripada umur, yang kedua dihapuskan tanda orang soleh daripada mukanya, dan setiap amalan dia yang ketiga tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia pulun buat kebajikan tuan-tuan. Jadi kita nak sambung, iaitulah apa dia? Tanda yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan yang keempat, tiadalah mengangkat oleh Allah Azza wa Jal baginya, bagi orang yang mempermainkan sembahyang ini, akan doanya kepada langit. Apa maksud dia? Maksudnya setiap doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hang mintalah doa banyak mana pun, iaitulah doa tu kalau kita kata ibarat, bila diangkat doa dah sampai pada langit pertama, maka iaitulah malaikat itu kembalikan ataupun dihawin balik. Bahasa kita kata lagu itulah, maknanya doa tadi ni tidak akan sampai pada Allah. Jadi maksudnya bila tak sampai pada Allah, hang mintalah doa lagu mana pun, terutamanya doa yang bersifat kebaikan ini, iaitulah tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila doa tak makbul, bila dia nak jadi baik tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, itu kena ingat sungguh-sungguh. Malah ada riwayat yang juga menyebut, kata sebahagian ulama, iaitulah bukan sekadar doanya, malah jika sekiranya dalam doa-doa yang ramai ni, contohnya semua pakat berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ramai-ramai, seorang pun baca doa ya Allah sekian-sekian, ya Allah sekian-sekian, minta pada Allah, termasuk di dalamnya ada seorang orang yang mempermudah-mudahkan sembahyang, mempermain-mainkan sembahyang, dia pun amin, amin, amin. Ada riwayat ulama menyebut
semua doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ada sebahagian pendapat ulama tuan-tuan. Jadi kita ni mungkin boleh sebut dak kot, takkan dia berlaku lagu tu ada setengah orang disebut macam tu. Tak apalah, kita ambil dari segi sudut positifnya untuk memberi peringatan kepada kita supaya iaitulah kita menjadi orang yang sentiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diizin di kalangan ahli masyarakat kita, termasuk di dalamnya ada orang yang meninggalkan sembahyang ataupun bermudah-mudah dengan sembahyang tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau bukan orang lain pun kita tak mampu contoh, mungkin payah sikit kat kita ni nak suruh orang buat baik, cegah kemungkaran orang lain, iaitulah pastikan ahlul baitina, iaitulah ahli keluarga kita duduk serumah dengan kita. Kita tak mau sat lagi kalau sesungguhnya berlaku betul, iaitulah orang yang tak semayang duduk dalam rumah kita, maka dia kait dengan kita juga, maka hilang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau jadi betul contoh, kita pun contoh dalam masyarakat kita buat kenduri, panggil orang mai baca, orang mai sama-sama kita membaca tahlil apa semua tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Di hujung tahlil tadi iaitulah maka kita panggil tu imam baca doa, hak yang semua pakai amin amin amin. Termasuk salah seorangnya, kalau kita ambil betul macam disebut oleh ulama sebahagiannya, tentu ada seorang dia tak semayang tapi dia juga mai amin amin amin. Seriau sungguh doa kita semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sudut positif macam tu. Untuk apa? Untuk memberi satu amaran besar kepada kita supaya kita no tolerance, iaitulah kita tak boleh bertoleransi dengan mereka yang sentiasa mensia-siakan ibadat utama, dan ibadat pertama ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu kena ingat sungguh-sungguh tuan-tuan. Lagi dan yang kelima pula, apa dia? Iaitulah dimurkai akan orang yang meninggalkan sembahyang itu oleh segala makhluk di dalam negeri dunia ini. Allah Ta'ala campak kebencian dalam diri semua manusia yang berada, dan bukan takat manusia, malah makhluk-makhluk yang lain pun akan jadi liar daripada kita di atas muka bumi Allah. Disebabkan apa? Disebabkan kita mempermudah-mudahkan semayang. Tu kadang-kala kita jangan heran tuan-tuan. Contohlah, iaitulah kadang-kala kita berasa adanya orang meluat kepada kita, padahal kawan tu tak meluat pun satu. Ataupun iaitulah memang kita nampak daripada reaksi adanya manusia itu dia benci kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala melalui tindak tanduk dan sebagainya. Jadi kita kalau jadi lagu tu, kita selalu salahkan orang. Kita kata orang tu meluat kat aku, kawan ni benci kat aku. Ni semua iaitulah mana boleh. Benci kat orang tak boleh dan sebagainya, meluat kat orang tak boleh dan sebagainya. Tapi ada dalam tu sifat itu kepada mereka. Kita duk nampak orang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kadang-kala satu perspektif penting kita kena
kena ubah pandangan kita, tuan-tuan. Nah, orang saleh ni dia lebih banyak nampak diri dia daripada dia nampak orang, dan dia akan banyak meletakkan kesalahan pada diri dia daripada meletakkan kesalahan pada orang. Itu satu contoh bagi faham tu. Contoh lagi untuk kita nampak. Contoh kadang-kala orang ni kita tengok kawan tu ni dia mudah mesra, orang pun mudah mesra dengan dia. Mai kita ni orang payah mesra. Contohnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak bermuhasabah. Jangan banyak letakkan kesalahan itu pada orang, tapi kita kena banyak tengok kita punya kelemahan dan kekurangan diri di atas muka bumi Allah. Macam kata Syekh Burhanuddin, seorang ulama hebat, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kalau aku perasan adanya perbezaan sikap daripada siapa pun, iaitulah mungkin sikap itu berubah sedikit sebanyak. Dulu orang tu mesra dengan aku, tiba-tiba dia tak mesra dengan aku. Ataupun ahli keluarga aku, ataupun binatang yang aku pelihara, di mana selama ni mereka mungkin iaitulah cukup baik denganku, mesra denganku, dan kemudian mereka cukup sayang padaku. Tiba-tiba beberapa ketika berubah sikap. Contoh anak-anak kita, dia sudah pandai melawan contohnya, ataupun dia menunjukkan contoh sikap tidak mesra, ataupun bukan takat anak-anak ahli keluarga kita, ataupun orang lain pun tuan-tuan, termasuk contoh iaitulah kucing yang aku pelihara. Selama ni bila balik saja, dia mai di orang panggil apa, iaitulah di kakiku, kemudian dia main serendeh, dia bermanja-manja denganku. Tapi satu hari aku balik di rumah, tahu-tahu dia main serendeh juga, tahu-tahu dia main tokak kaki aku. Contohnya, kalau kita selalunya bila kes macam tu, kita kata apa? Kacang kucing jadilah, duduk satu hari dia main tokak kaki kita, tuan-tuan. Kita kata, tak guna punya kucing, aku duk bagi makan satu hari ni hang main tokak aku. Dia boleh buat macam-macam kat kucing tadi ni balik. Bagi Syekh Burhanuddin, dia tak tengok sudut tu, dia tengok itulah petunjuk Allah yang Allah Ta'ala bagi kat aku, bahawa adanya dosa aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin aku tak sedar. Sebab bagi diriku, iaitulah apabila aku menderhakai Allah Ta'ala akan cabut kasih sayang orang daripada aku. Tu dia tuan-tuan, tu sifat orang soleh. Dia tengok macam tu tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kalau dosa pun macam tu, apatah lagi kepada iaitulah dosa pengabaian kepada iaitulah sembahyang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut Tuhan akan apa tuan-tuan? Iaitulah sesungguhnya Allah Ta'ala akan tanam kemurkaan dan kebencian kepada seluruh makhluk dan juga manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya tengok dalam satu kitab pula bagaimana kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Darda? Dia seorang sahabat Nabi yang ulung di atas muka bumi. Dia sebut dalam satu kalimah, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, la yattaqi ahadukum an tal'anahu qulubal mu'min wa huwa la yash'uru yakhlu bi ma'asi Allah fayalqallahu lahul bughdi fi qulubil mu'min. Itu kata-kata Syekh Abu Darda. Dia kata apa? Dia kata, hendaklah kamu takut daripada iaitulah dibenci oleh hati-hati orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman ni bukan nak benci kita, dan benci pun tak boleh. Tapi orang beriman tadi akan timbul kebencian kepada kita. Yang tu kita kena takut. Kalau orang kafir benci kat kita, tu tak ada masalah. Memang tu sunnah dia. Kalau orang yang contohnya orang yang derhaka pada Allah benci kepada kita, yang tu biasa. Tapi kalau orang mukmin benci kepada kita, yang tu kita kena takut. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kata Abu Darda, hendaklah kamu takut kalau adanya hati orang-orang yang beriman benci kepada kamu, wa huwa la yash'uru, tapi kamu tak pernah perasan. Yang tu benda yang paling hebat di atas muka bumi Allah. Lalu kata Abu Darda, iaitulah yakhlu bi ma'asi Allah. Pasal orang mukmin tu Tuhan campak kebencian dalam hatinya kepada kita. Jawapannya ialah bila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita buat maksiat pada Allah, fayalqallahu lahul bughda, Allah Ta'ala akan campakkan kebencian fi qulubil mu'min, dalam hati orang-orang yang beriman kepada kita. Maksudnya dia pun tak mau benci, tapi Tuhan bagi dia benci pada kita. Pasal apa? Hukuman pada kita sebab kita melakukan maksiat dan penderhakaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu jaga tuan-tuan. Tu kaedah dia. Pasal tu kotlah kata contoh kita fikir-fikir tengok awal lah orang-orang yang menjadi musuh pada Allah meluat kat aku. Terus bimbang lah yang tu satu kemuliaan. Tapi kalau boleh tak mau bagi benci siapa pun, tapi memang orang yang beriman ni dia akan dibenci oleh orang yang kufur pada Allah. Itu betul, itu maknanya real, dia betul. Tapi kalau sekiranya orang mukmin pun meluat kepada kita, itu satu benda yang cukup bermasalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, itu yang kelima. Dan kita ambil yang keenam pula, iaitulah contoh bagi balasan untuk di dunia lagi tuan-tuan orang yang mempermainkan sembahyang. Dan yang keenam, tiada baginya habuan pada doa segala orang-orang yang saleh. Maksudnya iaitulah doa orang yang saleh, doa orang yang beriman, yang hari-hari mereka berdoa pada Allah. Maknanya bila disebut iaitulah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kan doa tu, kan doa panjang kita akan sebut. Contohnya kalau selawat pun iaitulah selawat, dan doa pun kita akan sambung dengan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, bagi orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Muslimina wal muslimat, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Lagi al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di kalangan mereka dan orang yang mati. Itu semua doa untuk orang saleh daripada seluruh manusia yang beriman berdoa. Tapi kita tak masuk dalam tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maknanya termasuk mukmin mukminat. Patutnya semua dapat bahagian tu, tapi bahagian tu tak akan dapat kepada orang yang beriman, orang yang meninggalkan sembahyang ataupun mempermudah-mudahkan sembahyang. Bila dia tak masuk doa tu, jawab dia apa dia? Tak akan bertambah kebaikan dalam hidup dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena berhati-hati tuan-tuan. Kita ni kalau boleh biar masuk dalam doa segala orang yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang beriman ni dia bukan doa seorang. Macam contoh kita kata Sungai Limau, orang Sungai Limau yang berdoa, seluruh dunia mesti ada doa tadi, doa yang maksur, yang memang dia punya orang panggil apa, kaedah dia sama.
Itu makna dia. Orang Rusia doa pun kita dapat bahagian. Orang Cina pun berdoa kita dapat bahagian. Orang Arab berdoa pun kita dapat bahagian. Kalau sekiranya kita betul-betul ikut rule, iaitulah sesungguhnya kita menjadi manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang meninggalkan sembahyang ini, iaitulah seluruh dunia berdoa, walaupun sebut minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat, apa semua itulah. Nah, maknanya dia tidak termasuk bahagian kaya itulah yang didoakan oleh orang-orang yang saleh dan orang yang beriman di seluruh dunia. Rugilah. Rugilah tuan-tuan. Jadi sebab itu ingat baik-baik, 3 balasan dan siksaan di atas dunia, bukan 3, 6 balasan di atas dunia ni tuan-tuan. 1, dicabut keberkatan rezeki dan juga keberkatan umur. Tu ingat balik tu. Kemudian yang keduanya dihilangkan, iaitulah tanda-tanda orang saleh daripada mukanya. 2, yang ketiga iaitulah sesungguhnya apa saja ibadat yang dia buat tak akan dapat pahala walaupun dia nak ingin kepada pahala. Kemudian lagi iaitulah apa dia? Yang keempat, Tuhan tak akan terima doanya, dan kemudian dia akan dibenci oleh semua orang yang beriman. Dan yang keenam iaitulah dia tak akan mendapat bahagian sedikit pun daripada doa orang saleh dan orang yang beriman di seluruh dunia tuan-tuan. Pasak baik-baik 6 balasan ini untuk kita ingat, kemudian kita sampaikan kepada iaitulah seluruh manusia supaya mereka juga mendapat peringatan ini daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun 3 yang mengenai akan dia tak kala mati. Wallahu alam. Tanda tang itulah insya-Allah pagi bulan Ramadan yang nak mai ni, insya-Allah kuliah kita ada kuliah subuh, kita akan sambung dengan iaitulah 3 balasan pula yang akan disediakan oleh Allah bagi orang yang meninggalkan dan mempermudahkan sembahyang ini ketika dia nak mati. 6 tadi atas dunia. Ni masa nak mati ni tuan-tuan, sakaratul maut. Kalau nak tengok tanda utama bagi orang yang meninggalkan sembahyang, azab-azab dia, kita tengoklah dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Takat itulah kuliah kita. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.